Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ifan bin Nur Syafizi. Nombor pendaftaran saya 11 TKA 20F 2003. Nama saya Nur Natasha binti Arifin. Nombor pendaftaran saya 11 TKA 20F 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim Nuri. Nombor pendaftaran saya 11 TKA 20F 1007. Kajian kami bertempat di Taman Gadung Bahagia Melaka. Kawasan ini berdekatan dengan pemandangan padang padi. Ia juga sejenis rumah teras satu tingkat dan memiliki saiz tanah dengan keluasan lebar 22, panjang 70. Seterusnya, saiz rumah kuliah dibina dengan saiz keluasan lebar 20 dan panjangnya 50. Di samping itu, di bahagian luar rumah mempunyai keluasan 20 kaki dan sesuai jika meletakkan 2 buah kenderaan di kawasan itu. Tanah yang digunakan pada pembinaan perumahan ini adalah topsoil. Tanah ini sesuai bagi tujuan pembinaan rumah kerana tekstur tanah yang keras akan membuatkan sesuatu pembinaan itu lebih stabil dan teratur. Selain itu, topsoil juga boleh digunakan untuk memperbaiki struktur tanah dengan mencampurkan topsoil pada kawasan tanah yang diusahakan bagi kepentingan pertanian. Antara populasi sederhana dan tinggi dengan purata kepadatan kasar adalah sekitar 200 sehingga 500 orang seekar atau 80 sehingga 200 orang seekar. Antara sebab kami memilih ring distribution system adalah yang pertama, kadar pelepasan air tinggi, dan yang kedua, kerja-kerja penyelenggaraan tidak mengganggu sistem paip yang lain, dan yang ketiga, mengurangkan head loss pada setiap aliran pada paip. Soalan kedua, kawasan perumahan terdiri daripada 8 deretan rumah teres di mana terdapat 92 unit rumah dan bilangan penghuni seunit rumah adalah lebih kurang 6 orang. Dengan menggunakan formula Manning, diameter dapat diperolehi dengan membuat andaian aliran dalam pembentung adalah penuh. Data yang datang ialah permintaan air per kapita ialah 235 liter per orang per hari. Kedua ialah isi rumah iaitu 6 orang. Yang ketiga ialah faktor kadar aliran iaitu 6. Keempat ialah kali kesaran N sama dengan 0.013. Yang terakhir ialah cerun paip pembentung iaitu 1/200. Untuk perkiraan iaitu Q sama dengan 92 kali 6 kali 6 kalikan 235 dan akan dapat 778,320 liter per hari dan perlu ditukar kepada meter cube per second dan akan mendapat 9.008 kali 10 kuasa negatif 3 meter cube per second. Untuk aliran penuh M sama dengan pi D kuasa 2 per 4 bahagi pi D akan mendapat D per 4. Seterusnya ialah Manning equation untuk mencari velocity iaitu V sama dengan Q per A iaitu 1 per N buka kurungan M tutup kurungan kuasa 2 per 3 buka kurungan I tutup kurungan 1 kuasa 1 per 2 sama dengan Q per A. Baik, seterusnya masukkan semua data ke dalam formula iaitu 1 per N kita tukar kepada 1 per 0.013 buka kurungan M tukar kepada D per 4 tutup kurungan kuasa 2 per 3. Seterusnya ialah I dalam kurungan tukar kepada 1 per 200 kuasa 1 per 2 sama dengan Q per A tukar kepada 9.008 kali 10 kuasa negatif 3 perkali dengan dalam kurungan pi D kuasa 2 per 4 tutup kurungan. Setelah semua hasil pendaraban, kami akan mendapat 2.504 kali 10 kuasa negatif 4 D kuasa 2 per 3 sama dengan 1.147 kali 10 kuasa negatif 2 dan akhir sekali kami akan mendapat D sama dengan 45.806 meter.
Okey, pada saya the best sewage treatment plant dekat selected location yang kami pilih adalah first of all is screening, grid chamber, RBC ataupun rotary biological contactor, dan yang terakhir adalah disinfection. Kita pergi ke proses yang pertama, iaitu screening. Okey, screening adalah merupakan proses yang pertama yang akan dilalui bagi setiap air sisa buangan seperti kertas, kain dan lain-lain. Ini proses screening ni adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada peralatan hilian air daripada dan juga saluran-saluran paip rosak. Di sini kita ada, di screening kita ada dua jenis, iaitu screening yang halus dan juga screening yang kasar. Okey, bagi screening yang kasar, dia akan menyaring benda-benda yang besar, dan juga screening yang halus akan menyaring benda-benda yang kecil lah. Di proses yang kedua, iaitu grid chamber. Grid chamber ini terdiri daripada bahan yang tak diingini seperti aggregate, pasir batu ataupun bahan-bahan yang graviti tentunya tinggi. Daripada perbezaan organik yang ada pada bahan air buangan, grid ini juga mengandungi zarah organik seperti sisa makanan, kulit telur, biji benih dan sebagainya. Grid ini berfungsi untuk mengurangkan abrasion dan juga mengurangkan penggunaan mekanikal. Seterusnya adalah RBC ataupun rotary biological contactor. Ianya terdiri daripada susunan cakra yang berputar, di mana ianya akan dipasang pada shaft yang berdatar. Semasa air sisa mengalir melalui RBC, slush yang ada dalam air itu akan terendam ataupun termendak pada bahagian bawah. Air yang diputarkan pada root iaitu akan mendapat oksigen pada bahagian atas yang akan membuat proses asimilasi pada bahan pencemar organik terlarut untuk mengurus bahan-bahan buangan. Dan yang terakhir adalah disinfection, iaitu proses membunuh kuman. Proses ini akan membunuh mikroorganisma atau mengurangkan kemungkinan penyakit apabila aliran dilepaskan dengan sinaran UV yang dicahayakan pada aliran air sebelum dilepaskan pada sungai-sungai yang terdekat. Kita pergi kepada proses untuk sludge treatment. So saya rasa proses yang sesuai bagi projek kami adalah proses thickening, kerana proses ini akan membuatkan sludge itu menjadi pepejal dan air yang telah melalui proses ini akan berada di pada bahagian bawah, dan isi padu air ini akan bebas daripada isi padu pepejal yang ada padanya sebelum ini. Dan nak dikatakan kita menggunakan thickening ni sebab populasi jugalah, populasi penduduk setempat, kerana penduduknya agak sederhana. Terakhir adalah untuk disposal of sludge, adalah proses pembuangan sludge. Saya rasa proses yang paling sesuai adalah composting, kerana dekat sekitar kawasan perumahan ini terdapat banyak sangat sawah padi. Di sebelah sana, di sebelah kanan, di sebelah kiri terdapat banyak sawah padi. So saya rasa proses yang paling sesuai adalah composting, kerana proses ini sangat bersesuaian dengan tempat tu, dan juga dapat menyuburkan lagi tanaman mereka dan dapat membantu mereka. Dan juga yang paling penting, tidak mencemarkan alam sekitar, kerana kita telah pakai bahan ini untuk menjadikan baja.